Okey. Ini bab 2. Perlembagaan persekutuan ni iaitu yang pertama awak kena tahu ni apa maksud ni secara umum. Iaitu apa dia? Siapa tahu? Awak masuk perlembagaan. Siapa tahu apa yang dimaksudkan dengan perlembagaan? Seorang. Apa yang dimaksudkan dengan perlembagaan? Undang-undang tertinggi. Iaitu undang-undang tertinggi negara kita mengatasi segala undang-undang yang ada dalam negara. Kecuali undang-undang Tuhan lah, undang-undang agama tu lain. Yang tu awak tak boleh kaitkan, iaitu undang-undang agama setiap agama lain. Yang tu awak tak boleh kaitkan dengan perlembagaan. Iaitu undang-undang agama, undang agama Islam, undang agama Hindu, undang-undang agama Buddha, itu lain. Yang ni undang-undang perlembagaan ni iaitu apa tu? Perlembagaan ni merupakan undang-undang yang paling tinggi. Kalau ada benda-benda yang berkaitan dengan undang-undang, kalau bercanggah dengan perlembagaan, dia tak boleh diguna pakai. Macam tak sah lah. Macam tu. Okey. Okey, tengok Okey, yang ni apa yang awak akan belajar melalui perlembagaan persekutuan. Okey, yang pertama iaitu latar belakang sejarah perlembagaan. Lepas tu kita akan belajar sejarah perlembagaan. Lepas tu kita akan belajar ciri dan juga pindaan. Mungkin hari ni mungkin saya akan sempat jawab yang ni ya, mungkin 3 ni sahaja. Pindaan ni mungkin sebab dia paling rumit sekali rasanya. Yang ni mungkin saya akan ambil satu waktu atau 1 jam untuk terangkan awak pindaan perlembagaan tu apa, sebab dia berkaitan dengan nombor-nombor dia ada. Yang ni pening sikit. Sebab ni fakta. Sebab perlembagaan ni fakta. Yang ni bukan boleh kata awak bukan belajar sejarah sangat dah. Awak akan belajar macam boleh belajar kepada undang-undang dah. Sebab siapa-siapa yang nak jadi peguam, cita-cita nak jadi peguam ke apa-apa, peguam, dia mesti handal dalam bab perlembagaan. Orang tanya pasal perlembagaan, dia tahu. Jadi awak kena tumpukan benda ni, tajuk ni. Kalau keluar soalan perlembagaan, kalau keluar soalan perlembagaan, memang awak tak boleh nak goreng soalan ni. Memang soalan yang straight je. Dan mudah untuk belajar tu hilang markah. Okey, tengok yang pertama, iaitu latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan. Itu saya akan terangkan tentang latar belakang sejarah perlembagaan negara. Bagaimana dia bermula, daripada zaman apa. Okey, kita terus kepada tajuk dia. Okey, latar belakang. Okey, tengok yang ni. Yang ni buku lah ni. Ni contoh buku perlembagaan. Awak boleh rujuk buku teks boleh rujuk buku teks terus, sebab saya rujuk slide. Sebab saya nak tunjuk buku teks pun agak susah. Saya tunjuk slide ni untuk awak lebih memahami. Okey, perlembagaan yang ni iaitu undang-undang tertinggi, teras. Teras ni bukan kepada jantung, kepada negara lah. Kalau dia tak selari dengan tu, masalah kepada negara kan. Okey, yang kedua, yang ni lah kita akan tengok kepada sebelum kedatangan British, negara kita ni diperintah berdasarkan sistem pemerintahan beraja, iaitu maknanya mutlak. Segala undang-undang tertinggi terletak di tangan raja kan, sebelum kedatangan British. Okey, iaitu ni, raja memerintah berdasarkan undang-undang dan peraturan yang digubal oleh raja itu sendiri. Dan apabila kita merdeka, kita mempunyai perlembagaan yang merupakan unsur penting dalam sebuah negara. Jadi awak kena ingat, bila negara tu merdeka, maka dia akan wujud perlembagaan. Mana-mana negara dekat dunia ni, sebelum dia merdeka, dia kena wujudkan dulu perlembagaan. Dia kena ada. Macam awak dengan belajar tingkatan 4, kita dah belajar kan.
Dia ada apa Suruhanjaya, Kobot. Yang tu antara yang untuk negara kita lah. Badan Suruhanjaya yang untuk secara awal menggubal perlembagaan kita. Dan perlembagaan kita ni awak kena ingatlah, dia banyak dipengaruhi oleh negara England, daripada negara England. Oh, cikgu dah terlangkau. Okey. Yang ni lupa pula. Okey, zaman British, raja terus diterima sebagai pemerintah berdaulat. Bila British masuk, undang-undang tu daripada zaman raja mutlak dia berubah. Sebab British dah campur tangan dalam sistem politik. Tapi sistem pemerintahan beraja tu masih diteruskan, tapi dicampuri ataupun pihak British ni dia campur tangan secara langsung, bukan tidak langsung, secara langsung. Maknanya kuasa raja tu makin berkurang. Itu zaman British. Dan apabila kita mereka, yalah, kita ada perlembagaan kita sendiri. Okey, kita tengok dulu yang pertama, asas pembentukan perlembagaan. Yang ni, daripada mana perlembagaan ni bermula. Okey, macam kita tahu perlembagaan ni maksudnya undang-undang tertinggi, undang-undang yang tak boleh disangkal, kan. Kalau zaman dahulu, undang-undang negeri Melayu, undang-undang yang tak boleh disangkal adalah terletaknya di tangan raja. Di tangan raja. Okey, kita tengok yang pertama, iaitu raja sebagai pemerintah tertinggi, dan rakyat memberikan ketaat-setiaan kepada raja. Undang-undang dan sistem pemerintahan ditentukan oleh raja. Yang ni menunjukkan raja tu mutlak, berkuasa mutlak. Yang ni nak menunjukkan bahawa pada zaman Kesultanan, contoh Sultanan Melayu Melaka, segala undang-undang ditentukan oleh raja. Tetapi bila berlakunya, biasalah kita lah makin lama kita akan makin pandai. Dan undang-undang tu kalau dulu kebanyakan daripada mulut macam tu, kan, daripada keluar daripada mulut tu sendiri, mulut raja macam tu, kan. Tapi bila dah berlakunya peredaran zaman, wujudnya kertas, wujudnya bahan-bahan untuk boleh bernulis, maka wujudlah satu buku, dia wujud buku, kan. Contoh macam ni lah, yang ni. Contohnya undang-undang zaman Kesultanan Melayu Melaka, wujudlah hukum kanun Melaka dan juga undang-undang laut Melaka. Sebab ni, yang ni, maka wujudlah undang-undang bertulis. Sebab tu kita ada undang-undang kita, kalau awak kena ingatlah, undang-undang bertulis yang paling awal yang ada dalam zaman Kesultanan Melayu Melaka, dua ni lah, hukum kanun Melaka, undang-undang laut Melaka. Yang ni awak dah belajar sebenarnya di tingkatan 4, apa yang ada dalam undang-undang hukum kanun Melaka dan juga undang-undang laut Melaka, kan. Okey, bilanya yang ni kita panggil dia perintis. Dan makin lama dia makin berkembang, dia akhirnya berkembang ke negeri-negeri lain, dan maka wujudlah undang-undang bagi setiap negeri. Contohnya di Kedah, hukum kanun undang-undang Kedah, hukum kanun Melaka, Pahang, hukum undang-undang Johor, undang-undang 99 Perak. Okey, jadi yang ni untuk undang-undang negeri Melayu. Okey, boleh dengar, boleh faham, faham? Okey. Kalau saya tanya, jawablah nanti. Okey. Yang ni untuk ciri-ciri asas dia, asas. Jadi awak kena ingat pada awalnya kalau soalan tanya terangkan
asas pembentukan Melaka yang berada di negeri awal, contoh negeri atau Melayu awal ke, dalam Kesultanan Melayu Melaka ke. Jadi awak kena ingat ciri-cirinya. Raja sebagai pemerintah. Ya, saya nak admit budak ni. Pelajar. Okey, raja sebagai perintah, rakyat memberi kesetiaan, dan undang-undang sistem pemerintahan untuk ahli raja. Lepas tu jenis-jenis undang-undang. Awak kena ingat yang tu. Yang ni untuk undang negeri-negeri Melayu sebelum kemasukan pihak British. Yang ni kalau soalan tanya, terangkan undang-undang negeri Melayu sebelum kemasukan negeri British. Awak boleh gunakan jawapan ni juga. Okey. Tadi okey, kita tengok undang-undang Inggeris. Yang ni dah bila British masuk. British dah masuk, dah jajah secara langsung. Dia orang bila jajah, mereka akan masukkanlah undang-undang mereka sendiri. Okey. Kita tengok yang ni. Bawah ni. Undang-undang negeri Melayu mengalami perubahan perkembangan masyarakat sehingga kemunculan dan pengenalan undang-undang barat sekitar awal abad ke-19. Apa yang mereka bawa masuk? Ni antaranya. Memperkenalkan Charter of Justice, undang-undang negeri. British memperkenalkan undang-undang di negeri-negeri Selat. Negeri-negeri Selat yang dikenali sebagai Charter of Justice. Ni nama undang-undang di, kena ingat ni negeri Selat. Dalam buku tu highlightkan dalam negeri Selat je. Okey. Apa dia charter ni? Iaitu asas dan rujukan. Bila dia ambil dekat mana? Dekat England. Dia merupakan asas. Dia macam perlembagaan ni. Nama undang-undang dia Charter of Justice kan. Dan bagaimana mereka menggunakan, contoh bagaimana mereka guna, itu yang piagam terpilih yang bersesuaian dengan negeri Selat sahaja diguna pakai. Contohnya nama dia. Okey, manakala yang ni okey, ingat negeri Selat dia tak rujuk kepada negeri Melayu. Kita pada masa British awalnya dia orang dah dah pisahkan kepada 3 jenis pentadbiran, iaitu kan negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu kan. Tapi mereka dapat banyak keuntungan yang ni lah, sebab negeri Selat ni negeri-negeri yang mempunyai sumber ekonomi yang lebih daripada dua lagi pemerintahan. Dan tu mereka ada undang-undang tersendiri yang dikhaskan ambil daripada England. Okey, manakala di Sarawak, mereka ada juga undang-undang sendiri. Iaitu nama dia The Sarawak Application of Law or Ordinance 1949. Sama juga mereka menggunakan undang-undang England, iaitu The Common Law of England. Yang ni awak kena ingat nama. Kalau soalan tanya nama undang-undang Sarawak masa BT masuk, inilah The Sarawak Application of Law. Okey, manakala di Sabah, undang yang sama juga disebut di Sabah, iaitu Application of Law Ordinance 1951. Beza tahun kalau soalan ni kan awak kena beza tahun je. Sama juga mereka ambil daripada ni The Common Law of England. Okey, yang ni undang-undang Inggeris. Awak kena ingatlah, dia merujuk kepada satu di negeri-negeri Selat, yang kedua Sarawak, yang ketiga Sabah kan. Jadi awak kena tengok. Okey. Faham ni. Okey, faham Boleh boleh. Pening sebenarnya ni, sebab awak macam belajar tentang undang-undang dah sebenarnya. Kalau awak tak baca dulu, kalau awak tak baca tajuk ni terlebih dahulu sebelum saya terangkan,
mungkin awak akan terkelu macam dengar apa rasanya, faham tak faham macam tu kan. Tapi buat nota lah, untuk lebih faham nanti buat nota. Okey ya. Sekejap Okey, kita pergi yang seterusnya. Yang ni undang-undang Inggeris yang dijalankan di negeri-negeri Selat. Di negeri-negeri Selat. Dia ada lingkungan tahun dia, nama. Okey, tengok yang pertama iaitu Charter of Justice. Charter of Justice 1807. Mesti dia rujuk pada mahkamah, iaitu mewujudkan mahkamah di Pulau Pinang. Negeri Selat kan, negeri Selat. Okey, yang kedua, Charter of Justice 2 1826. Sama juga menyatukan mahkamah di Singapura, Melaka dan juga Pulau Pinang. Dan dia yang ketiga, Charter of Justice 3 1855. Mewujudkan mahkamah Melaka dan juga Pulau Pinang. Okey. Semua dia gunakan iaitu adalah menggunakan nama undang-undang iaitu yang ni. Macam awak tahulah, mahkamah ni iaitu tempat yang untuk mengadili segala undang-undang untuk diguna pakaikan. Diorang buat undang-undang ni, kalau orang tahu sebelum ni, bukan buat di Malaysia. Diorang buat di England dan diguna pakai di bukan Malaysia, tanah Melayu kan. Okey, jadi awak kena ingatlah, kita ada Justice 1, Justice 2, Justice 3, merangkumi tahun, peredaran tahun. Yang pertama Pulau Pinang sahaja. Yang kedua dia gabung semua. Yang ketiga dia bahagikan pada dua mahkamah pula, iaitu Singapura dan Melaka dan juga Pulau Pinang. Okey, dan yang ni, semasa zaman pentadbiran British, negeri-negeri Selat perkenalkan undang dari England, iaitu matlamatnya adalah melindungi penduduk asal daripada penindasan. Ni matlamat. Kalau soalan tanya, yang ni lah. Apa matlamat Justice of Charter of Justice, iaitu melindungi penduduk asal daripada penindasan dan ketidakadilan. Okey Okey, manakala di Sarawak, kita tengok Sarawak dan Sabah. Okey, macam tadi, Sarawak kita panggil iaitu ordinal kan, belakang dia kan. Okey, tengok di Sarawak, Ogos 1956, Perlembagaan Sarawak memberikan kuasa kepada badan membuat undang-undang. Dia ada Perlembagaan Sarawak tu, dia wujud pula dua, tak saya pada awalnya satu, iaitu Kaunsil Negeri ataupun dalam bahasa Melayu ialah Majlis Negeri. Mereka ni akan menggubal segala undang-undang. Ahli mereka ada berapa? 45 orang ahli, dan ketua mereka dan dipengerusikan oleh ketua setiausaha. Okey, dan majlis tertinggi tu, Council of Negeri tu, okey, majlis negeri pula dipengerusikan oleh Governor. Governor ni tentunya orang Inggeris. Tentunya orang Inggeris. Nak balik lah? Nak balik. Okey. Yang turutnya dianggotai oleh ketua setiausaha, sektor kewangan dan juga peguam negara. Dia ada dua. Jadi awak kena ingat tu. Dua badan, iaitu satu Majlis Negeri kan, Majlis Negeri, dan satu lagi Majlis Tertinggi. Okey, kita ada dua, kena ingat. Satu tadi Majlis Negeri mempunyai ahli, 45 orang ahli, dan ketua dia dan dipengerusikan oleh ketua setiausaha ni. Okey, yang kedua Majlis Tertinggi. Siapa pengerusi dia? Governor.
Dia anggota dia ni lah. Okey. Dan Perlembagaan Sarawak ni pada tahun 1990 memberi kuasa pentadbiran kepada Majlis Tertinggi dan Kaunsil. Dan dua majlis ni dia bertanggungjawab dalam penggubalan apa-apa undang-undang. Okey, di Sarawak. Okey. Untuk yang Sarawak ni paling penting awak kena ingat dua majlis ni. Majlis negeri, majlis tertinggi. Siapa pengerusi dia. Yang tu awak kena ingat siapa pengerusi. Majlis tertinggi siapa pengerusi, majlis negeri siapa pengerusi. Okey Okey, manakala di Sabah, Sabah pun sama, ada dua majlis iaitu Majlis Undangan dan juga Majlis Kerja. Okey, Majlis Undangan memberikan kuasa kepada Gabenor untuk menggubah undang-undang dalam pemerintahan. Kuasa kepada Gabenor untuk gubah ni maknanya buatlah undang-undang yang untuk diguna pakai di Sabah. Okey jadi awak kena ingat majlis ada dua juga yang ni. Sarawak pun ada dua. Okey Okey boleh Boleh ke tidak? Tak faham tanya. Tak faham boleh tanya terus saya. Boleh faham? Boleh. Boleh. Ada. Seorang ya, seorang dua. Cikgu. Ya. Boleh tanya. Jangan tanya cikgu. Nak tanya apa? Tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Ada apa soalan? Tajuk ni Ada, memang cikgu. tak ada Okey. Sebab tajuk ni memang awak akan rasa dia memang awak kena baca berkali-kali untuk faham dia. Yang ni baru asas dia. Bila awak nanti awak pergi kepada pindaan, lagi pening sebenarnya pindaan tu. Yang ni untuk sejarah dia, baru sejarah perlembagaan kita macam mana sejarah Sarawak, macam mana sejarah Sabah, macam itu dari sudut perlembagaan kan. Okey, terus kita pergi kepada ni kesimpulan dia lah. Okey, kesimpulan dia antaranya isu-isu pemerintahan beraja kita selepas kita mencapai kemerdekaan dan beberapa pindaan lah berlaku lah. Dalam perlembagaan mesti berlaku pindaan sebab dia mengikut kepada peredaran semasa. Tengok zaman tu macam mana, sesuai tak perlembagaan tu guna pakai. Kalau tak sesuai, dia kena pindah lah. Okey. Dan bila secara kesimpulannya, institusi beraja kita daripada mutlak berubah kepada konsep raja berperlembagaan dan kita menggunakan pemerintahan iaitu sistem demokrasi berparlimen. Berparlimen kan. Dan perlembagaan persekutuan kita secara rasminya kita guna pakai adalah tahun 1957. Selepas kita merdeka daripada British kan. Kalau 48 tu memang dah ada tapi benda tu masih dikawal oleh pihak British sebenarnya. Okey. Okey. Okey, tengok kalau yang ni yang ni untuk ni lah mungkin akan ada soalan nanti saya akan bagi. Sekarang ni untuk sebulan, dalam sebulan awal ni, sebulan lebih kita akan buat nota dulu sebab saya tengah cikgu-cikgu ni pun tengah tunggu modul sebab awak akan dapat satu modul. Mungkin awak akan datang ke sekolah untuk ambil modul tu yang akan dibuat di rumah nanti. Okey. Baru kita pergi kepada yang iaitu sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan. Ini. Okey, menerangkan sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan kita. Bagaimana yang tadi tu pada awalnya guna iaitu pada asas-asas dia. Yang ni bersama lebih kurang ni. Okey.
Bila bermulanya? Bermula pada tahun 1877 sehingga 1957, iaitu pembentukan undang-undang dalam sebuah negara dilakukan oleh badan yang sah dalam perundangan. Kita awak kena faham, dalam negara kita, kita ada 3 badan tau. Kita ada 3 badan, 3B. Okey. Satu, kita ada badan pentadbiran. Kedua, kita ada badan perundangan. Ketiga, kita ada badan kehakiman. 3 badan inilah yang akan berfungsi dalam mewujudkan sistem perlembagaan, menjalankan mengikut sistem perlembagaan negara kita. Dan yang membuat undang-undang adalah yang mengadili segala undang-undang, betul tak? Kehakiman. Yang melaksanakan adalah pentadbiran. Kena ingat kan? Kita ada 3 badan. Depan ni kita tulislah badan. Kena tulis badan. Badan kehakiman, badan perundangan, badan pentadbiran. Kena ingat yang tu. Yang ni 3 badan utama dalam negara kita. Salah satu tak berfungsi, maka pincanglah segala pentadbiran dalam negara. Okey, yang kedua apa yang iaitu parlimen. Kita ada setiap negara yang demokrasi, dia ada parlimen. Macam negara kita menggunakan iaitu parlimen, iaitu di bawah badan perundangan. Yang ni bawah badan perundangan. Parlimen ni duduk di bawah badan perundangan. Okey. Badan perundangan yang berkuasa dan penuh membentuk undang-undang negara. Ahli parlimen berperanan meminda perlembagaan bagi menegakkan kedaulatan. Okey. Macam sesuatu benda yang kita nak pinda dalam melibat perlembagaan, kuasa dia terletak di tangan ahli parlimen. Parlimen. Dia yang berkuasa untuk mengubah. Macam kerajaan mencadangkan untuk ubah satu-satu perlembagaan, mesti dapatkan undi. Kalau menang daripada undi tu, dapatlah ubah. Tapi kalau tak setuju, kalau kalah dari segi undian tu, maknanya tak dapat pindah. Macam contoh sekarang kita ada 222 ahli parlimen kan. Mesti dapat undi tu lebih. Okey. Dan awak kena ingat, parlimen kita ada berapa dewan? Parlimen kita ada berapa dewan? 2. 5. 2. 2 kan. Kejap. Apa gelap? Okey, sekejap. Kita ada 2. Iaitu satu kita panggil Dewan apa? Rakyat. Dewan Rakyat, DR. Dan satu lagi Dewan apa? Kita 2 dewan. Satu Dewan Rakyat, satu Dewan Parlimen. Parlimen tu parlimen. Kita ada Dewan Rakyat, satu lagi Dewan Negara. Dewan Negara. Okey. Dalam Dewan Rakyat ni, kita panggil ahli dia adalah yang berhormat. Dalam Dewan Negara, kita panggil ahli dia adalah apa dia? Huruf S. Huruf S. Kita panggil apa? Kita panggil huruf S. Dimulakan dengan huruf S. Kita panggil ahli dia, nama kita panggilan. Ni awak akan belajar nanti di tajuk-tajuk yang seterusnya ni. Ni asas dia, kena ingatlah. Kita panggil dia, yang ni YB, yang berhormat. Yang ni kita panggil dia senator. Tulis ingat tu. Senator.
Dan awak akan belajar macam mana cara pemilihan dia nanti. Okey. Okey, sebagai rakyat. Sebagai rakyat. Rakyat satulah ikut undang-undang, menghargai jasa pemimpin, tak boleh langgar undang-undang, macam itulah rakyat. Dan untuk mengekalkan kedaulatan kan. Okey. Dan yang keempat, Charter of Justice. Yang ni diguna pakai di negeri-negeri. Apa tugas dia? Melindungi penduduk. Dan pembentukan Undang-Undang Negeri Melayu dimulai oleh Majlis. Yang ni, bagaimana undang-undang di Negeri Melayu tu dibentuk. Itu melalui permulaan daripada negeri mana, iaitu negeri Perak. Yang gambar ni, ni gambar ni gambar. Ni gambar Dewan Undangan Negeri Perak. Ni suasana dia. Parlimen lain. Kita ada dua kan. Kita ada itu Parlimen, satu lagi Dewan Undangan Negeri. Kalau biasa pilihan raya awak akan dengar lah Parlimen, lepas tu DUN, orang panggil DUN tu maknanya Dewan Undangan Negeri. Negeri apa? Perak, Selangor. Tu. Okay, Jadi awak kena ingat ni sejarah penggubalan Pelbagai Persekutuan tu ada empat. Iaitu bermula bila, lepas tu ditentukan oleh Parlimen, dan sebagai rakyat kita buat apa, dan melalui Charter of Justice. Charter of Justice tu antara asas bagaimana bermulanya sesebuah perlembagaan bagi setiap negeri dan Perak dimulakan sehingga berkembang ke negeri-negeri seluruh Malaysia. Okey. Tengok ni sejarah pengubalan mengikut kronologi. Tengok yang ni 1877. Ni antara mesyuarat pertama Majlis Negeri Perak. Siapa pengerusi dia? Ni Raja Muda Yusof. Apa yang mereka buat? Buat undang-undang Negeri Perak. Lepas tu negeri lain ikut. Ni antara propo dia yang membuat undang-undang perlembagaan negeri melalui Majlis Negeri Perak. Dan 1946 undang-undang digubal oleh contoh negeri-negeri Selat, siapa yang menggubal? Majlis Undangan Negeri. Di negeri-negeri Melayu Bersekutu, Majlis Persekutuan. Di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, Majlis Negeri. Ya. Aku nak faham kalau soalan tanya undang-undang digubal di negeri Selat, apa dia? Negeri Melayu bersekutu, apa dia? Negeri Melayu tidak bersekutu, apa dia? Jadi awak ingat tiga ni. Majlis. Undangan negeri, Majlis Persekutuan, Majlis Negeri. Okey, manakala 1948. 48 awak kena ingatlah. Kita ada iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948. Yang ni berlaku selepas peristiwa apa? PTM 1948 dibentuk selepas berlakunya peristiwa. Sebelum tu ada pentadbiran baru. Selepas pada awak kena ingat kronologi pentadbiran negara kita. Selepas British masuk, dia buat 3 pentadbiran kan. Ni kan 3 pentadbiran. Negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Ni. Okey, selepas tu mereka hapuskan benda ni. Mereka buat pentadbiran apa? Siapa tahu? Dah belajar tingkatan 4. 5 teta, 5 B3. Kita buat pentadbiran apa? British buat pentadbiran apa? Siapa tahu? Malayan Union kan, MU. 1946. Tapi benda ni tidak berjaya. Kan? Sebab ditentang oleh orang Melayu. Dan 1948 tubuhlah PTM
1948 kan. Benda ni lah. Iaitu termasuklah kandungan, termasuklah pentadbiran kuasa Raja Melayu, perundangan dan kewarganegaraan. Benda ni masa Melayunya menyebab orang Melayu menentang sebab salah satunya kuasa Raja Melayu tergugat, kewarganegaraan tergugat. Tapi bila PTN Selam 48 benda tu dikembalikan sebab nak menjaga sensitiviti orang Melayu. Okey. Dan selepas 48 berubah tahun 1957, iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1957. Dan perlembagaan tu dibentuk sebelum merdeka. Perlembagaan dibentuk kan, kita dah belajar hari tu Suruhanjaya, Kobalt kan, kita dah belajar semua tahun lepas. Okey, dan perlembagaan ini disesuaikan dengan model Westminster. Westminster ni iaitu satu model perlembagaan daripada Britain atau negara England, dan dikuatkuasakan maknanya digunakan selepas kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Bila kita start merdeka tu secara rasminya digunalah perlembagaan tu tahun 1957. Okey. Okey. Okey, tengok 5 perkara. 5 perkara dalam perjanjian atau terma. Terma ni kita panggil pegang pada rujukan terma perjanjian. Terma ni macam perjanjian lah. Rujukan PTN 1957. Okey, yang pertama iaitu Perlembagaan Persekutuan 1957 memandangkan negara kita sesuai asas sistem perundangan bertulis, maka hal ini banyak membantu Malaysia mengubah sebuah perlembagaan bertulis. Maknanya kita daripada Melaka lagi kita dah ada undang-undang bertulis. Benda tu dah menjadi perkara yang tidak susah untuk membentuk satu perlembagaan bagi negara kita sebab kita dah ada asas daripada Perdana Melaka sampailah setahun kita merdeka. Itu tak menjadi sebab kita ada perundangan bertulis, bukan kita tak ada perundangan yang tak bertulis. Daripada Melaka kita ada hukuman Melaka, itu dah menjadi asas. Itu maknanya penerangan ni. Okey. Yang pertama iaitu kita ada yang pertama mesti kerajaan persekutuan yang kukuh. Tak ada masalah politik. Okey. Yang kedua, menjamin kedudukan raja-raja Melayu. Menjamin kedudukan raja-raja Melayu. Iaitu tak tergugat. Raja-raja Melayu, tapi lepas kita mereka raja-raja menjadi raja berlembagaan. Yang ketiga iaitu kewarganegaraan yang sama. Itu bagi setiap kaum lah. Kita ada kaum tiga majoriti kaum tu kan. Dia kewarganegaraan itu mendapat hak kewarganegaraan. Macam kita tahulah, macam awak tahu, kewarganegaraan kita ni ada 3 jenis, iaitu satu kuat kuasa undang. Yang kedua permohonan, dan yang ketiga naturalisasi. Ni kita ada 3. Jadi awak kena faham hak keluarga. Tapi kewargaan negara sama ni itu merujuk kepada penduduk asal negara kita. Selepas kita merdeka tu, macam negara kita lah, China, Melayu, India tu, dia diberikan hak warga negara. Tapi kalau kena ingat, penduduk asal atau penduduk pribumi hanya merangkumi orang Melayu dan juga orang Sabah dan Sarawak. Okey. Cikgu dah langkau nombor 5, tak apalah. Okey, yang seterusnya iaitu menjamin kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Maknanya setiap apa yang dibuat oleh kerajaan mesti berlandaskan kepada hak dan orang Melayu dan tidak tergugat kepada
apa-apa kepentingan orang Melayu serta kaum lain, tak menindas lah, daripada kataan mudah, tak menindas kaum-kaum lain. Okey, dan yang seterusnya, Parlimen hendaklah mengandungi dua dewan. Yang ni macam tu dah terangkan tadi ya. Iaitu Dewan Rakyat, Dewan Negara. Awak kena ingat tempat untuk menggubal undang-undang, tempat yang memberi keputusan segala undang-undang dalam negara kita hanyalah di sini. Dewan Rakyat. Okey, manakala Dewan Negara dia hanya membahaskan sahaja. Dia membahaskan sahaja. Kalau dia tak setuju pun dia hanya boleh bahaskan. Boleh dia kata tak setuju, tapi dia tak boleh buat keputusan. Keputusan hanya di sini. Setuju atau tidak setuju di sini. Di sini boleh dia kata tak setuju, tapi dia setuju tak setuju, dia tak memberi pengaruh kepada keputusan. Dia tak menjadi macam apa, satu kepada noktah lah. Tak ada. Dia hanya boleh membahaskan, dia boleh bagi idea kepada ahli parlimen di Dewan Rakyat. Dia boleh bagi idea macam tu je. Tapi dia tak boleh bagi keputusan. Keputusan di sini. Sebab apa? Sebab Dewan Rakyat ni mewakili rakyat. Dewan Negara tak. Dewan Negara ni orang-orang yang dilantik berdasarkan pencapaian mereka sendiri. Okey, manakala di Dewan Rakyat yang dipilih oleh rakyat. Ada 200 kan. 222 kursi tu. Maknanya 222 orang ni mewakili 222 kawasan yang mereka wakili. Mereka menjadi wakil lah. Sebab itulah mereka ada keputusan untuk buat satu-satu keputusan berkenaan dengan undang-undang negara. Okey. Faham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar Imam Rawi Qiraat. Okey, kita pergi kepada satu lagi, iaitu ciri utama Perlembagaan Persekutuan. Kita menjelaskan ciri utama Perlembagaan Persekutuan. Kita ada 4. Kita ada 2 jenis. Satu ciri tradisional, satu lagi ciri moden. Ciri moden. Okey, tengok dulu yang pertama, iaitu ciri tradisional. Iaitu kesultanan dan pemerintahan beraja. Iaitu sultan merupakan pemerintah berdaulat dan memiliki kuasa penuh. Yang ni sebelum British masuk. Tapi setelah merdeka, kuasa raja tu disesuaikan kepada konsep demokrasi berparlimen. Iaitu yang di-Pertuan Agong merupakan pemerintah tertinggi ataupun kita panggil dia ketua negara. Dan peringkat negeri kita ada raja dan merupakan ketua negeri, raja ataupun sultan. Kalau di Sabah, Sarawak, kita ada yang di-Pertua Negeri. Sabah, Sarawak, Penang, Melaka. Wilayah persekutuan, ketua dia adalah yang di-Pertuan Agong. Okey awak kena ingat, wilayah persekutuan kita ada 3, iaitu Kuala Lumpur, wilayah persekutuan Labuan, wilayah persekutuan Putrajaya. 3 tempat ni ketua dia adalah yang di-Pertuan Agong. Awak kena ingat. Ini ciri yang pertama. Okey, ciri yang kedua iaitu agama Islam. Agama Islam ni memang kita tahu agama Islam ni memang wujud daripada zaman berzama dah kan. Peruntukan macam tu, peruntukan perlembagaan berkaitan dengan agama Islam merupakan ciri tradisional. Okey. Manakala tengok zaman British, raja di negeri Melayu tidak perlu terima penasihat British berkaitan hak raja, adat istiadat orang Melayu dan juga agama Islam. Yang ni zaman British. British masuk, dia tak kacau benda ni. Dia tak kacau tentang adat, agama, dia tak kacau. Dia memberi hak kepada sultan untuk menjadi ketua, untuk mengadili apa-apa adat. Tapi mereka hanya masuk dalam bidang politik. Dia tahu orang Melayu kalau benda-benda tentang adat, tentang agama, benda tu amat sensitif. Tapi kalau hal politik, tu sebab benda tu dah kita panggil apa? Luar bidang dia orang kan. Ada yang tahu, ada yang tak. Tapi bab agama dan bab adat ni
semua orang Melayu tahu. Tu sebabnya mereka tak mencampuri bidang agama, adat dan istiadat. Okey, selepas merdeka, agama Islam bagi negeri Melayu diletakkan di bawah terletak bawah kuasa raja di negeri masing-masing. Sebab mereka agama Islam. Contohnya Selangor terletak di bawah kuasa Sultan Selangor. Pahang, Sultan Pahang. Okey. Tapi kalau negeri-negeri yang tidak mempunyai sultan, contoh Penang, Melaka, Sabah, Sarawak, yang ni pendudukan Islam, ketua agama Islam dia ialah YDPA. Ikutlah kalau YDPA tu siapa. Contoh tahun ni Pahang kan. Jadi Sultan Pahang tu adalah ketua agama Islam. Ia diterlantik sebagai ketua agama Islam di Sabah dan Sarawak, Penang dan juga Melaka serta wilayah persekutuan dan juga negeri baginda. Kena ingat negeri baginda tu sendiri. Okey Okey, bahasa Melayu. Okey, manakala bahasa Melayu merupakan bahasa yang digunakan zaman dahulu lagi kan. Pada zaman Melaka tu bahasa Melayu dianggap sebagai kuasa lingua franca yang digunakan seantero. Itulah bahasa universal lah kita panggil. Universal pada zaman tu. Ataupun beranak sebagai bahasa ilmu. Contoh pedagang-pedagang yang nak datang ke Melaka, dia mesti pandai belajar bahasa Melayu. Sebab dia nak berdagang. Okey, kini bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan dan juga bahasa rasmi mengikut kepada perlembagaan negara kita. Okey, kedudukan bumi orang Melayu dan juga bumi putera. Kena ingat, bumi orang Melayu, Melayulah. Bumi putera iaitu di Sabah dan Sarawak, Iban, Kadazan, itu kita panggil bumi putera. Okey, ataupun kalau perkali sebut peribumi merangkumi semua kan. Okey, sebelum mereka kedudukan orang Melayu dan bumi adalah di bawah kuasa raja dan juga ketua peribumi. Ini sebelum merdeka. Kuasa raja, ketua peribumi itu ketua bagi kaum masing-masing lah. Okey, apabila merdeka, Yang di-Pertuan Agong diberi tanggungjawab memelihara kedudukan istimewa orang Melayu. Bumi putera Sarawak dan Sabah serta kepentingan sah kaum lain. Yang di-Pertuan Agong. Siapa-siapa? Pertuan Agong ni macam kita tahu dilantik 5 tahun sekali. Jadi awak tahulah ya, bila kuasa yang Pertuan Agong tu adalah untuk menjaga hak orang Melayu serta bumi putera Sabah dan serta kepentingan sah kaum lain. Tak menindas mana-mana kaum dan tidak menggugak kepada hak kaum Melayu dan juga peribumi Sabah dan Sarawak. Okey, yang ni ciri tradisional. Awak kena ingatlah, pemerintah beraja, agama Islam tu bagaimana, bahasa Melayu tu bagaimana, kedudukan orang Melayu tu bagaimana kan. Okey. Okey, tengok yang seterusnya, yang kedua iaitu ciri moden. Ni ciri moden. Tadi ciri tradisional. Ciri tradisional tu kena ingat yang paling atas itu adalah sultan ataupun yang di-Pertuan Agong kan. Okey, yang seterusnya ciri moden, kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan ni awak kena ingat kerajaan yang bukan kerajaan yang kerajaan persekutuan ni kerajaan memang dah ada. Kerajaan tu walaupun ni dia memang kita panggil apa? Memang benda tu dah ada. Fungsi kerajaan persekutuan tu memang terbentuk. Tapi dia dijalankan oleh siapa? Kalau kerajaan ni contohnya kerajaan Perikatan Nasional. Sekarang kan kerajaan Perikatan Nasional. Dia yang menjalankan fungsi kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan tu memang dah ada. Kalau tak ada kerajaan persekutuan tu memang ada. Dia wujud. Okey, tengok perkara utama disebut dalam program tu adalah satu, sistem kerajaan persekutuan, iaitu bawah kepada laporan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu menyarankan kita ada dua jenis. Satu kerajaan persekutuan, satu lagi kerajaannya negeri. Kaya kita awak tahulah,
yang menjadi kerajaan. Kerajaan negeri, negeri masing-masing, kerajaan negeri Selangor, Pahang, Selangor, Kelantan, Terengganu, itu kerajaannya negeri. Dan mereka ni diberikan kuasa-kuasa tertentu. Ada kuasa yang kerajaan negeri tak boleh campuri. Ada kuasa yang kerajaan persekutuan tak boleh campuri. Okey, dan apabila Malaysia dibentuk, Sarawak dan Sabah diberi beberapa autonomi. Autonomi ni maknanya kuasa. Kuasa penuh. Contoh, saya bagi contoh satulah, immigration. Immigration kan, cikgu kat juga kalau 5 teta mungkin saya dah ceritakan. Immigration ni maknanya orang Semenanjung pergi Sarawak kena pakai PAS. Orang Sarawak pergi Semenanjung tak perlu. Tak perlu pakai PAS. Itu antara kuasa penuh. Macam kita orang Semenanjung, kita pergi Sabah dan Sarawak. Kita macam jadi macam penduduk asing lah sebab kita kena pakai PAS. Kalau kita tak ada PAS tu, maknanya kita orang asing di Sabah dan Sarawak. Tapi berbeza, orang Sarawak atau Sabah datang ke Malaysia, datang ke Semenanjung, tak perlu apa-apa. Maknanya kalau awak pergi sana, walaupun tak ada PAS, awak kena lapor di immigration dia. Dan duduk situ, kalau awak tak bekerja, awak ada PAS khusus. Kalau awak tak bekerja, awak pergi berjalan, maksimum awak duduk situ hanya boleh 90 hari. Lepas 90 hari, awak kena perbaharui. Kalau awak tak perbaharui, awak dianggap sebagai pendatang asing di Sabah dan Sarawak. Itu maknanya autonomi. Dia orang ada kuasa penuh dalam hal immigration. Dia orang menjalankan. Jadi kerajaan pusat tak boleh nak campuri dalam hal immigration Sabah dan Sarawak. Itu contoh salah satu kuasa autonomi. Okey, sistem demokrasi berparlimen. Awak tahulah sistem demokrasi berparlimen ni maknanya menjalankan sistem pilihan raya. Kita ada pilihan raya kan. Ini antara pilihan raya awal. Pilihan raya umum awal tahun 1955 kan. Tujuan utama pilihan raya untuk memberi kebebasan kepada rakyat memilih wakil pemimpin dan menubuhkan kerajaan. Dan yang menjalankan pilihan raya adalah ni, Suruhanjaya Pilihan Raya SP yang menentukan pilihan raya dijalankan dengan adil. Dan kita ada dua kan, dalam pilihan raya kita ada dua jenis pertandingan, iaitu satu parlimen, satu DUN. Parlimen di Dewan Rakyat, DUN di setiap negeri. Awak kena ingat yang tu. Ya. Dan yang ketiga iaitu kewarganegaraan. Kewarganegaraan Persekutuan diperkenalkan pada tahun 1948 melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Sebelum itu tidak terdapat satu kewarganegaraan yang sama bagi seluruh negara. Rakyat dikategorikan sebagai rakyat raja dan terdapat penduduk yang dapat kerakyatan British yang lahir di Melaka atau Pulau Pinang. Dan kemerdekaan Tanah Melayu dan pembentukan Malaysia melahirkan taraf warga yang sama kepada rakyatnya. Okey, untuk kewarganegaraan ni sebelum PTN 1948, Malay Union, hal tentang kewargaan ni lah antara yang menyebabkan Malay Union tu tak kekal lama. Sebab apa? Sebab ada penarafan melalui jus soli, iaitu pemberian taraf kewarganegaraan kepada mana-mana yang lahir di Tanah Melayu. Tu yang menyebabkan orang Melayu marahlah. Tapi bila British tukar kepada 1948, benda tu dibaiki dan ditambah baik untuk menjaga hak orang Melayu dan benda tu kekal sampai sekarang. Okey, manakala yang ni rakyat British. Okey, rakyat raja ni orang yang tinggal ataupun lahir di negeri-negeri Melayu, negeri-negeri yang mempunyai sultan. Okey, manakala rakyat British ni orang yang lahir di negeri-negeri yang tidak mempunyai sultan ataupun di Melaka ada atau Pulau Pinang. Ni
ceritanya di Semenanjung. Awak kena faham. Kalau soalan tanya rakyat British tu siapa, rakyat raja tu siapa. Awak kena ingat yang tu. Okey, dan kemerdekaan tanah Melayu, pembentukan Malaysia melahirkan taraf warga negara yang sama kepada rakyatnya, iaitu siapa-siapa yang lahir, yang memang penduduk asal dia dia lahir, ada yang melahirkan anak. Anak dia tu secara automatik menjadi warga negara Malaysia. Macam cikgu dah bagi tahu ni sebelum ni kan, kita ada tiga jenis taraf kewarganegaraan. Kita ada kuat kuasa, macam tahu kita ada kuat kuasa undang-undang. Kuat kuasa undang-undang ni macam kita semua. Lahir je kita dah menjadi warga negara secara automatik. Yang kedua, permohonan. Permohonan ni maknanya mesti melalui syarat-syarat yang tertentu. Mesti contohnya tinggal menjadi penduduk tetap 10 tahun baru dapat mohon untuk menjadi warga negara. Naturalisasi maknanya pemberian taraf kewarganegaraan. Diberikan. Dia tak mohon, dia tak minta apa. Dia diberikan taraf kewarganegaraan. Apa ni ingatlah, kita ada kuat kuasa, kita ada permohonan, kita ada naturalisasi. Okay. Okay, boleh faham Okay, boleh faham untuk kedua-dua ciri ni. Ciri moden, ciri tradisional.